Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita terus diberikan kesempatan untuk bersama bersiaran bagi berkongsi sedikit ilmu yang Allah berikan agar ramai di kalangan kaum muslimin, khususnya di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Selatan Thailand, mereka dapat merasakan nikmat membaca Quran dengan memahami makna-makna dan cuba juga memahami ilmu tata bahasa Arab. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian ini dia ada nilai tambah, memberi peluang kepada anda yang ada masa berbaki untuk hidup merasakan nikmat mukjizat Quran, nikmat bahagianya membaca Al-Quran. Hadirin berbahagia, hari ini saya dalam perjalanan untuk ke Kuala Lumpur. Saya akan ke Kuala Lumpur untuk menunaikan jemputan walimah sahabat saya, Saudara Hafizuddin. Sahabat walaupun asal, tapi dia jauh lebih muda daripada saya, kerana dia sekitar 20-an. Mereka kami sama-sama bergerak di Kuantan dalam NGO untuk memberi bantuan dari bentuk hubungan sosial, kebajikan dan bantuan di sudut ilmu. Kami bergerak daripada menurut kapasiti masing-masing, dan kesan hubungan inilah menjadikan saya rasa saya terpanggil untuk ke Kuala Lumpur, meskipun baru lagi minggu lepas ke Lumpur. Tapi hari ini saya kuatkan semangat untuk ke Kuala Lumpur, sebab beliau mengharap Ustaz tolong saya datang sana. Jadi saya rasa meskipun hari ini ada live, ada kelas, saya kira mungkin ada kekurangan dalam kereta, itu bukan menjadi halangan besar untuk kita teruskan program kita. Saya yakin untuk masa-masa akan datang juga, sekiranya ada pertembungan jadual, sama ada saya keluar outstation, keluar Kuantan, InsyaAllah saya juga adakan juga program kita ini terus menerus. Apa juga atau kurang tu, saya mohon maaf kepada semua. Hadirin berbahagia, untuk sesi pertama hari ini saya adakan dua slot. Slot pertama lebih pada saya memperkenalkan orang-orang yang terlibat, nama-nama besar yang terlibat dalam harfiah pada peringkat awal, yang banyak membantu, memberi sumbangan, memberi motivasi kepada saya. Antaranya pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar senior saya, sahabat-sahabat saya terutamanya yang sama berjuang dalam menyampaikan ilmu
sistem Alfiah ini. Apa juga yang saya akan panggil nanti, insyaAllah itu segmen pertama saya, supaya di kalangan kita kenal bukan saya seorang saja yang berjuang, bukan saya seorang saja yang bekerja untuk menyampaikan Quran. Ramai lagi kawan-kawan saya yang lain yang berusaha untuk menyampaikannya. Jadi kepada siapa yang berdekatan, boleh ambil manfaat kepada dengan hadirnya mereka sekitar dengan tempat tinggal anda. InsyaAllah saya akan perkenalkan dengan sahabat-sahabat saya yang ada di seluruh Malaysia, di Kelantan, Ustaz Harif, Ustaz Zawawi, di Terengganu, Ustaz Adnan Sulong, di Johor Bahru Ustaz Yahya Mahmud, beliau juga bergerak di Singapura, di Batam Ustaz Afandi, di Melaka Ustaz Abdul Rani, di Negeri Sembilan Ustaz Musa, Ustazah Siha, juga tak lupa juga anak kepada Allahyarham Ustaz Hashim rahimahullah, Mak Zaidan, Mak Azman Hashim, Mak Suhaimi. Mereka-mereka ini perlu saya ketengahkan, perlu saya perkenalkan kepada anda semua bahawa mereka ada sumbangan, mereka ada jasa dalam perkembangan, memperjuangkan, memperkenalkan Al-Quran kepada anda semua. Jadi insyaAllah malah saya akan terus pergi ke kenalkan yang ada di Kuala Lumpur, Ustaz Khairuddin, ada beberapa orang lagi saya lupa. InsyaAllah saya akan di Perak, di Penang Ustaz Abu Muaz, di Perlis, dan ramai lagi insyaAllah saya akan pergi. Termasuk juga di Thailand nanti insyaAllah Ustaz Ustaz Hasan Sanjabi di Patani. Beliau juga antara orang yang berusaha menyampaikan harfiah di sana. Jadi insyaAllah itu segmen pertama saya akan perkenalkan kepada anda semua bahawa saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan, bukan saya kerana ini peluang masing-masing, bukan saya seorang, tidak. Dan segmen kedua antara jam 8 hingga jam 9 itu fokus kepada pelajaran kita. Dan saya yakin ketika waktu itu ramai yang dah bersedia dan ramai yang dah kesempatan masuk 8 hingga jam 9. Kalau perlu saya lebihkan sedikit. Dan itulah yang saya akan kongsikan kepada anda semua insyaAllah. Dan hari ini saya nampak ramai yang ada Amir Maslan, Masya Allah. Ini ya pelajar cemerlang saya daripada Batu Ehsan, sekarang belajar di College Universiti Islam Perlis. Amir Maslan, Masya Allah, anak yang baik, anak yang punya ketokohan, punya bakat. InsyaAllah kalau perlu Amir Maslan ni usahakan akan panggil nanti satu hari nanti. Amir saya akan panggil untuk Amir bagikan sedikit tausiah kepada semua sebagai motivasi. Perkongsian ini tujuannya untuk memberi inspirasi kepada anda. Itu segmen pertama, itu tujuan saya. Bukan apa, bahawa peri pentingnya belajar Quran, belajar makna Quran, faham Quran, faham bahasa Arab. InsyaAllah walaupun saya taklah sehebat Ustaz Khairuddin, sehebat kawan-kawan yang lain, tapi ini yang mampu saya kongsikan kepada anda semua. Sekurang-kurangnya ada butir-butir mutiara atau buah tangan yang dapat saya titipkan untuk anda. Meskipun saya dah tak ada lagi saya dah bertemu Allah SWT. Baik hadirin yang berbahagia, dah jam 7.39, sampai masanya untuk saya jemput Ustaz Afandi, Ustaz Muhammad Afandi Anwar, ya. Silakan. Jadi saya nak bersembang dengan Ustaz Muhammad Afandi supaya Afandi dapat kongsikan pengalaman beliau, apa juga nasihat-nasihat yang beliau dapat berikan kepada anda semua dalam keadaan yang beliau sangat bersedia. Kemarin dulu yang saya panggil itu saya panggil secara mendadak. Jadi beliau tak dapat nak susun connection field, tak boleh Mak Fandi.
Nampak gaya ni. Apa masalahnya? Antum kena ada setting apa? Cuba sekali lagi Fandi. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sekejap Ustaz sambungkan earphone sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz? Hati-hati memandu Ustaz. Suaranya tak clear tak ya? Putus-putus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya send request. Saya open Muhammad Afandi Anwar. Cuba sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga hari ini siaran kita berjalan lancar, tidak ada gangguan, InsyaAllah. dan kita dapat sampaikan apa mesej yang nak kita kongsikan kepada semua. InsyaAllah. Apa khabar Fandi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Signal kita tak apa. Di masjid. Alhamdulillah. Di mana Ustaz? Mungkin putus-putus Ustaz suaranya. Jaringannya saya. Signal signal mohon Afandi tag saya bagian buka request. Saya ikut jalan yang kawasan di sini bagus.
Saya yakin di Batamnya signal di Batam agak kurang jelas, kurang mantap. Kalau di Batam nggak panggil signal, panggil sinyal. Sebab itu saya panggil tadi, mungkin sinyalnya kurang jelas. Sinyal di bahasa orang Indonesia. Saya menanti. Fandi, Mama Fandi tak ada. Di mana Mama Fandi? Saya masih menanti Mama Fandi. Ustaz Afandi, orang yang belajar dengan saya, dengan mengenal tentang sistem yang digunakan Vietnam, China. Ini tempat Mahat Sembzai. Tapi selepas COVID, ada perubahan dalam pentadbiran. Yang sebelum percuma, malah pelajar luar negara yang luar Indonesia dapat beasiswa sekitar RM600,000 dalam duit kita dalam RM200 punya istimewanya. Tapi selepas COVID, semuanya ditarik balik selepas COVID ni. Panda daripada Timur Tengah, daripada Arab Saudi, daripada Dubai, terpaksa tarik diri. Mereka banyak bankrupt yang tutup, company yang tutup, kilang tutup. Sebab biayanya sekitar 1 juta. Ada 17 madrasah sekitar 1 juta duit Malaysia. Itu yang ada di Batam. Dan Ustaz Afandi salah seorang pelajar yang lahir daripada Mahat Said bin Zaid. Maka sebab itu saya pergi ke situ untuk perkenalan, untuk melihat macam mana suasana belajar. Dan saya pun nak belajar juga. Hampir 2 minggu saya di sana bersama dengan Ustaz Yahya, Ustaz Marzuki, 3 orang saya ke sana. Dan di samping ziarah Tuan Haji Arifin, salah seorang pelajar yang saya hantar ke sana, dan Ustaz Amin, Ustaz Amirul Amin yang kami hantar ke sana untuk melanjutkan pelajaran. InsyaAllah mereka selesai pengajian. Dan ketika menginap di sana, itu juga titik awal saya berkenalan dengan Muhammad Afandi, seorang yang sangat rajin, sangat membantu, sangat menyenangkan. Apa jua yang kami lakukan, beliau hendak suka belajar memasak, belajar apa jua, belajar hingga ke Quran. Tadi saya nampak ketokohan bakat ada pada beliau, maka saya tawarkan untuk beliau belajar Quran, belajar terjemah Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah nampak. Okey, Ustaz Afandi dah on. Saya add. Baik. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Afandi. Sinyalnya Ustaz sekarang masa dah. Ya, sinyal kurang jelas. Ya.
Ustaz punya jelas. Ustaz Ini jelas. Fandi. Nampaknya signalnya tak bagus. Fandi tak dengar Ustaz cakap. Dah sebentar. Di samping wifi-nya. Yang masuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Baru jelas. Ya ke Ustaz? Fandi taruh Ya, clear. betul-betul tempat apa? Tempat samping box wifi-nya. Oh, modem Ustaz, ya. ya. Ya, modemnya. Alhamdulillah. Siap. Ustaz. Okey, baik Fandi. Jimatkan masa. Sekarang tinggal baki 10 minit lagi Fandi. Sepatutnya setengah 10 jam, minit. tinggal 10 minit lagi untuk antum masa dah tinggal sikit dah. Okey. InsyaAllah. Tolong kongsikan sedikit atau ceritakan sikit apa yang antum rasakan sebelum belajar harfiah dan selepas belajar harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat dan detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, salah satu nikmat yang begitu agung, iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan yang mana itu disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syarat yang kedua iaitu kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik Bapa Ibu rahimakumullah, para peserta pelajar terjemah Al-Quran atau bahasa Arab Al-Quran, dalam masa 10 minit insya-Allah kita akan kongsikan sedikit perkara-perkara yang mungkin saya anggap penting
bagi saya dan bagi kita semua insya-Allah. Semoga bermanfaat apa yang akan kita dengarkan bersama-sama. Baik. Pertama, bincang-bincang santai ini sebenarnya Ustaz kasih saya 30 minit tapi kerana ya qadarullah signalnya tak bagus tadi, akhirnya waktu kita terpangkas. Baiklah. Saya rasa sebelum saya sampaikan atau saya kongsikan Ustaz nak pinjam kata-kata yang Fandi. betul. Waktu kita terpangkas Terpangkas tu yang Okey, teruskan. Ya, nah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dan untuk bapa-bapa, ibu-ibu sekaliannya, para pelajar harfiah, pelajar bahasa Arab Al-Quran, bersyukur kita kepada Allah kerana Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, yang mana itu merupakan salah satu kesibukan yang terbaik. Ketika Allah sibukkan kita kepada Al-Quran, maka itulah kesibukan yang terindah, insya-Allah. Walau kita capek sekalipun, tetap ada manisnya. Naam. Jadi semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesibukan yang begitu mahal, ya, kesibukan yang begitu mahal ini. Amin. Ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa fihi. Bahwasanya ya, barang siapa yang dia hidup di atas suatu perkara, kebiasaan hidupnya, niscaya dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Ya, maka bagi bapa-bapa, ibu-ibu rahimakumullah yang begitu semangat mempelajari Al-Quran, yang telah Allah takdirkan kita untuk belajar Al-Quran, maka tetaplah berpegang kepada kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita dan jadikanlah ini ya sebagai bentuk kebiasaan hidup kita. Semoga Allah tetapkan kebiasaan ini, iaitu kebiasaan mempelajari Al-Quran, sehingga nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kebiasaan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Dan juga sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, hadis yang masyhur bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya kullu 'abdin yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ya. Setiap hamba itu akan dibangkitkan ya, dalam keadaan bagaimana matinya. Ya. Apabila kita mati dalam keadaan taat kepada Allah, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang mulia. Ya, itu harapan kita sebagai seorang Muslim, dan itu sebenarnya tujuan kita mempelajari agama Allah, salah satunya kita mempelajari Al-Quran ini. Ya, itu poin yang pertama. Kita bersyukur, gunakan manfaat atau nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita cinta kepada Al-Quran. Bapak, ibu-ibu, peserta pelajar Al-Quran, semangat, ya, tetap berjalan di atas rel yang telah Allah bagikan kepada kita. Kerana ada istilah mengatakan, ya, istilah para ulama, para fuqaha, anta, ya, saya lupa ya, anta mukallafun bisair la bil wusul. Ya, engkau itu ya diminta untuk berjalan saja, la bil wusul, tidak dituntut untuk sampai. Artinya apa? Artinya ketika Allah takdirkan kita untuk tetap di atas, untuk berada di atas jalan yang Allah ridhai, jalanlah. Walaupun mungkin keseluruhannya kita tidak mampu untuk mendapatkan apa yang kita pelajari, tetapi istiqamahlah di atas jalan kebaikan, kerana Allah tidak menuntut kita sampai, tapi Allah melihat di mana kita terus berjalan di atas jalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ridhai sampai akhir hayat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita ingat, yang harus kita syukuri adalah terkadang kita lalai bahwasanya teman-teman di sekeliling kita, kawan-kawan yang berada di lingkungan kita, ya, di dalam grup kita, itu merupakan penyebab ataupun merupakan salah satu motivasi untuk kita apakah kita akan menjadi baik atau sebaliknya. Maka teman-teman itu memiliki dampak ataupun efek yang luar biasa sebenarnya, ya. Penyair Arab menyebutkan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Itu perkataan Arab, beda huruf, salah baca huruf, salah maknanya. Al-Quran insya-Allah, semoga Allah
mudahkan. As-sahibu sahib. Penyair mengatakan teman itu menarik, ya, membawa. Teman itu dia menarik. Kalau kita punya teman yang baik, insya-Allah dia akan tarik kita kepada kebaikan. Kalau kita punya teman lingkungan yang buruk, dia akan tarik kita kepada lingkungan yang buruk. Dan saya merasakan betapa alhamdulillah sepanjang perjalanan saya mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala dari kampung saya menuju Batam, saya belajar bahasa Arab yang saya tidak punya asas sedikit pun, tidak ada basic agama saya. Tetapi Allah berikan, anugerahkan kepada saya teman-teman yang baik. Salah satu ustaz saya, Ustaz Muzakir. Dari jauh, dari Malaysia sampai ke Batam, Masya Allah. Kalau bukan karena takdir Allah, saya tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah belajar apa itu terjemah Al-Quran. Maka Ustaz Muzakir menjadi teman yang sangat baik bagi saya dan beliau menarik saya untuk belajar terjemah Al-Quran. Salah seorangnya adalah Pakcik Arifin. Semoga beliau diberikan kesihatan selalu dan senantiasa dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Jadi teman itu sangat penting. Bapak Ibu rahimakumullah. Carilah lingkungan dan teman yang baik. Ya, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama daripada temannya. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Maka hendaklah salah seorang daripada kalian itu memperhatikan, melihat siapa yang diambil sebagai teman karibnya. Masya Allah, teman sungguh begitu memberi efek kepada kita. Kalau teman baik, teman ahli Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi ahli Al-Quran. Ya. Rasul SAW memberikan perumpamaan teman-teman yang baik ini sebagai fokus kita agar kita tidak menganggap ringan, tidak menyepelekan orang-orang yang soleh di sekeliling kita. Manfaatkan mereka, sabar berteman dengan mereka. Kerana mereka ini merupakan sebab juga, akan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasul SAW menyebutkan mathalul jalisi salih, perumpamaan teman yang saleh, wasu'i, dan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir. Seperti orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, dan teman yang buruk sebagaikan pandai besi. Ya. Fahamilil miski imma an yukhadiyaka. Adapun penjual minyak wangi, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya, apakah itu mungkin kita akan mendapat minyak wangi tersebut? Wa imma an tabta'a minhu. Ya. Dan mungkin kita akan bisa membeli minyak wanginya. Wa imma an tayyibah. Paling tidak kita akan mendapatkan wanginya dari penjual minyak wangi tersebut. Dan saya alhamdulillah saya mendapat wanginya dari Ustaz Muzakir, masya-Allah. Sehingga keberkahan itu bertahan sampai sekarang. Ya. Di mana saya alhamdulillah walaupun tak banyak tapi adalah orang-orang yang semangat untuk mempelajari terjemah harfiah dan mereka mulai terkesan. Ya. Maka peganglah teman-teman yang baik, syukurilah nikmat itu, dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, sehingga memudahkan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz, ya. Masya-Allah. Okey, teruskan. Terakhir, mantap. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mungkin kita, terutama di tempat saya mengajar, terkadang para ibu-ibu tu dia akan mengatakan, "Aduh Ustaz, walaupun saya bukan ustaz sebenarnya, ya, saya cuma penggiat dakwah saja. Saya senang dengan agama Islam, dengan ilmu-ilmu syariat ini. Saya senang. Terutama terjemah Quran yang memotivasi saya untuk semangat berdakwah. Jazakallahu khairan ya Ustaz." Masya-Allah. Amin. Jadi ibu-ibu ni dia akan beralasan, ya, saya sudah tua Ustaz. Saya tak bisa lagi menghafal. Susah, berat, saya banyak anak, saya harus masak, saya punya kerja rumah tangga. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahawasanya kita sudah tua, kita tak lagi mampu kuat untuk menghafal. Ya. Kerana apa? Pegang satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, ya. In tasduqillaha yasdukka. Nak kita tua ke, nak kita sibuk macam mana ke, nak kita susah menghafal macam mana ke, tak ada alasan. Artinya apa? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan in tasduqillaha
jika engkau jujur kepada Allah, engkau ikhlas kepada Allah dengan niatmu itu, yasdukka, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan merealisasikan apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau niatkan. Jadi kalau kita ikhlas belajar agama Allah, kita ikhlas belajar bahasa Arab, belajar terjemah Al-Quran, ikhlas kerana Allah, semata-mata untuk menghilangkan kejahilan kita terhadap agama Allah, niscaya, yakinlah, pastilah, percayalah, tua macam mana pun kita, Allah yang akan memberi jalan kemudahan kepada kita. Jadi tidak ada alasan kita dah tua atau apapun itu alasannya, ya. Karena inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan merasa kita ni sudah terlambat, aduh saya sudah terlambat, saya sudah tua. Tidak. Walaupun sebenarnya bukan hanya orang tua yang merasa dia orang terlambat. Tetapi orang-orang yang mungkin mengambil berat terhadap pelajaran agama ini, terhadap agama Allah ni, walaupun dia masih muda, tapi dia baru kenal, ya, yang sebelumnya mungkin umur 20 tahun dia belum kenal dengan agama Allah, ketika umur 25 tahun padahal masih muda, tapi dia merasa kenapa aku lambat mengenal agama Allah. Tetapi tidak ada kata terlambat. Ya, semoga inilah, ya, ketika kita mulai tergerak hati kita untuk mempelajari agama Allah, inilah menjadi tanda bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Buktinya apa? Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu. Jika Allah itu menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ya, menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu. Niscaya Allah akan manfaatkan dia. Allah akan pekerjakan dia. Allah akan gunakan dia. Qila, para sahabat bertanya, ma yasta'miluhu. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah manfaatkan hamba tersebut? Bagaimana Allah gunakan hamba tersebut? Bagaimana Allah pekerjakan hamba tersebut? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi. Allah akan membukakan jalan-jalan kebaikan untuk menempuh jalan ibadah, jalan amal soleh sebelum matinya. Semoga, ya, semakin dekat kita dengan kematian, semakin Allah bukakan jalan kebaikan untuk kita, sehingga kita wafat nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu, bapa-bapa, ya, teman-teman sahabat Al-Quran semua, ya, dimanapun berada, ya, yang bergabung di dalam halaqah-halaqah majlis ilmu, khususnya terjemah Al-Quran kita ini, bahasa Arab Al-Quran kita, semoga ini menjadi indikasi, menjadi tanda bahwasanya Allah inginkan kebaikan kepada diri kita. Maka pegang itu, istiqamah di atas jalan itu. Minta sama Allah, ya Allah, istiqamahkan aku ya Allah di atas jalan kebaikan sampai ajal menjemputku. Karena tadi saya katakan, anta mukallafun bisair. Engkau dituntut untuk berjalan di atas trail yang sudah ditentukan. La bil wusul. Tidak dituntut untuk sampai. Tidak dituntut untuk sampai. Yang penting kita jalan. Allah dah kasih kesempatan untuk belajar Al-Quran. Allah kenalkan kita dengan ustaz-ustaz kita, masya-Allah, yang semoga Allah panjangkan umur, ya. Maka kita tetap di atas jalan itu. Jangan kita keluar lagi, ya. Tetap berusaha berada di atas jalan kebaikan, belajar Al-Quran. Bisa tidak bisa urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tuntut kita untuk wusul, Allah tak tuntut kita untuk sampai. Yang penting kita berusaha, yang penting kita istiqamah, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masya-Allah, masya-Allah. Mungkin Tabarakallah. Afandi, Ustaz rasa kamu bukan Afandi yang Ustaz kenal lah. Kayak Ustaz Khalid Basalama, kayak Ustaz Syafiq Basalama. Alhamdulillah. Tahniah. Satu perkongsian yang Ustaz kira sangat bermanfaat, sangat termotivasi, dan inilah yang Ustaz impikan. Inilah yang antara kenapa Ustaz perlukan segmen pertama ini untuk kita lakukan perkongsian, bahawa penonton, pendengar yang mengikuti program ini beroleh manfaat bukan hanya sekadar terjemah Quran, tapi terus kekuatan yang luar biasa untuk maju ke depan, duduk atas landasan. Soal kira bagaimana sampai atau tak sampai itu bukan perkiraan kita. Itu tugas Allah. Itu jangan ambil tugas Allah. Tugas kita duduk atas landasan dan bekerja. Berbuat semampu mungkin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Masya-Allah. Ustaz sangat bangga dengan antum, perkembangan antum sekarang, dan masya-Allah kamu punya
penyampaian sangat terkesan. Ustaz sangat senang hati dengan apa yang kamu kongsikan Amin. pagi ini. Semoga bermanfaat Alhamdulillah. untuk diri saya Amin. sendiri dan orang yang mendengar, insyaAllah. Amin. Jazakallah khair. Baik, Afandi, pengalaman antum mengajar dan ini terakhir. Ya. Mungkin kita ambil masa sedikit kerana kita mula tadi agak ada gangguan. Terakhir, sebelum antum kita berpisah, perkongsian antum. Bagaimana, mungkin ada kaedah-kaedah daripada student antum yang dapat dikongsikan bagaimana nak memudahkan menghafal Quran, menghafal terjemahan, memudahkan cara untuk menterjemah. Kadang-kadang lain orang lain dia punya creativity, ada inovasi-inovasi yang menyebabkan dia lebih mudah lagi. Mungkin antum ada perkongsian? Silakan. Iya. Jadi walaupun boleh dikatakan usia kelas kami ini di Batam bersama ibu-ibu yang kami belajar bersama-sama terjemah Al-Quran, boleh dihitung mungkin baru ya, usia yang baru saja. Tapi alhamdulillah ya, ada salah seorang daripada pelajar itu, ibu-ibu tu, dia bilang sama Fandi bahwasanya, Ustaz, saya rasa kalau saya buat seperti ini lebih mudah. Jadi dia mendapatkan teknis atau metodnya sendiri, cara yang cocok untuk dia. Jadi dia bilang salah satu teknisnya adalah kalau misalnya saya berikan materi untuk setoran pada minggu hadapan ayat 13 misalnya surah Al-Baqarah, maka dia akan lihat dulu, dia tandakan dulu mana fi'il. Dia akan lihat, oh ini ada waw jamaah di belakangnya, fi'il, tandakan satu. Ini ada nun di belakang kan untuk kami, fi'il madhi, ditandakan lagi. Baru setelah selesai ditandakan semua fi'il-fi'il yang ada di dalam ayat tu, dia akan tengok, tinggal dia tentukan, oh ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', ini fi'il amar, maka dia akan atur pedoman menterjemah setiap fi'il. Kemudian sisanya tinggal dia membaca isim-isim yang berada di dalam ayat tersebut. Maka dia merasa, Masya Allah, saya rasa mudah Ustaz. Pertama itu berat, saya tengok macam banyak. Ketika saya sudah dapat teknik seperti ini, saya merasa begitu, sebenarnya ringkas saja dia, ringkas saja. Nampak aja banyak, tapi sebenarnya dia pendek saja. Banyak kata-kata yang diulang dan fi'il-fi'il itu sebenarnya mudah nak kita terjemahkan. Asal kita kenal tanda-tandanya. Alhamdulillah, ini pun saya cuba terapkan atau saya kongsikan kepada teman-teman yang lain, pelajar-pelajar yang lain, dan kita praktekkan. Yang biasanya ibu-ibu itu dia buka buku. Dia akan buka buku ketika menterjemah, buku catatan. Saya tutup itu buku catatan. Saya tutup. Pertama saya longgarkan, saya biarkan dia buka buku catatan kelas-kelas yang lalu. Untuk kelas hari kemarin, minggu yang kemarin, itu saya tutup semua buku dia orang dan saya minta cuba terjemah. Gunakan teknis yang telah kita kongsikan. Alhamdulillah, dia orang boleh terjemah. Alhamdulillah. Mungkin itu salah satu metod atau kreativiti yang mungkin boleh kita cubalah. Kalau cocok, insya-Allah. Kalau pas untuk kita, alhamdulillah boleh kita manfaatkan. Dan terakhir Ustaz, saya pun ada satu pelajar bapak-bapak yang istiqamah, masya-Allah. Satu orang tinggal Ustaz. Dari 4 orang, 2 orang, 3 orang, tinggal satu orang ini. Memang dia masya-Allah, dia merasa, dia bilang, Ustaz, ternyata belajar terjemah ini mengasyikkan katanya. Apa kalau bahasa Malaysia, menyeronokkan saya? Ya, sama. Lebih serupa. Oh sama. Mengasyikkan, menyeronokkan, ya serupa. Itu bahasanya itu, mengasyikkan. Kenapa dia orang tak mau belajar ya? Jadi saya cakap, hanya orang-orang yang mampu istiqamah di awal akan merasa manisnya belajar terjemah Quran. Tapi orang-orang yang dia tak tahan di awal, dia menyerah, dia tak akan pernah tahu manisnya atau macam mana asyiknya belajar menterjemah Al-Quran sesuai dengan kaedah. Mungkin itu saja Ustaz. Sila. Alhamdulillah. Terima kasih Fandi. Ustaz doakan supaya antum Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga antum, dalam urusan kerja-kerja antum. Allah lancarkan urusan belajar dan mengajar dan berikan keberkahan dalam kehidupan antum semuanya. Dan insya-Allah semoga antum jadi anak yang baik, pelajar yang baik, guru yang cemerlang, yang insya-Allah semua di mana saja kamu pergi, kamu berada, kamu sentiasa mendapat pimpinan daripada Allah SWT. Amin. Walaka bimithlin. Amin.
Jadi insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. InsyaAllah Ustaz. Untuk sampai ke Batam, Ustaz rasa untuk 2-3 tahun kebelakangan ni mungkin belum boleh lagi. Iya. Tapi insyaAllah sekiranya ada kesempatan nanti insya akan datang. Mungkin seorang, mungkin atau berteman. Semoga Allah mudahkan insyaAllah. Amin. Dan sampaikan salam dengan pelajar-pelajar antum yang ada di Batam dan semua teman-teman yang mengenali Ustaz di sana, termasuk para asatizah yang ada di Mahat Said bin Zaid. Semoga kita jumpa lagi. Jazakumullah khair. InsyaAllah. Okay. Naam, Assalamualaikum. Wa iyyaka jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, telah pun sempurna segmen pertama. Sekarang ini kita masuk segmen kedua. Kita akan bincangkan, terjemahkan, kongsikan cara terjemahan untuk ayat yang 142-43 pada minggu lepas. Tapi ada sebahagian yang dah terjemah saya dapati saya kurang selesa, kurang seronok kerana suara agak terputus-putus, ada gangguan daripada sudut talian. Jadi saya kira saya nak dapatkan semula perkongsian tersebut dan saya perlukan nasihat-nasihat, perlukan pengalaman mereka ini untuk jadi motivasi kepada anak. Kita perlukan motivasi, kita perlukan bakarkan kuasa gergasi yang ada pada diri kita untuk kita bergerak. InsyaAllah saya akan pelawar pada teman yang ada. InsyaAllah saya jemput Puan Hafizah. Dah bersedia untuk request. Okay. Saya buka request untuk ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Puan, minggu lepas kita agak terganggu sedikit. Minggu ni saya beri ruang sekali lagi untuk Puan terjemah dan kongsikan terjemahan. Jadi saya berikan ruang dulu terjemahan, kemudian nanti insyaAllah saya ingin bertanya beberapa perkataan, beberapa soalan yang saya kira mungkin membantu ataupun boleh memotivasikan pada kawan-kawan lain. Jadi saya kira anda bersedia? InsyaAllah. Baik, tapi sebelum saya nak tanya dulu. Puan daripada mana? Asal dari? Saya Puan Hafizah binti Yahya. Sekarang menetap di Ceras, asal Sekincan, Selangor. Saya seorang guru. Okay, cikgu, saya panggil cikgu tak apa, okey? Boleh. Baik cikgu. Pengalaman cikgu. Saya nak dah mula bertanya, saya terus tanyalah. Pengalaman cikgu belajar harfiah sejak mula saya buat bulan Ramadan ataupun selepas Ramadan ataupun masih baru lagi. Ada perkongsian sikit tentang pengalaman belajar bahasa Arab? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah belajar harfiah lebih kurang 5 tahun lepas. Tapi sampai ayat 20 je. Tak sambung dah sebab ialah kekangan masa. Yang kedua, untuk belajar bahasa Arab zaman sekolah rendah dan sekolah menengah, dan pernahlah mengikut ada kursus tu dalam 20 hari macam tu. Itu je lah asas bahasa Arab yang ada. Kalau nak tengok tu mungkin macam orang kata kenal huwa humahum, isim fa'il tu bolehlah sikit-sikit kot. Jadi saya ikut kelas ustaz ni bermula 1 Ramadan sebab saya jumpa FB ustaz dalam bulan tahun sebelum tu ustaz kata nak buat terjemahan Fatihah, siapa yang nak ikut. So saya tunggu dan alhamdulillah bila ada PKP dan ustaz buat online, hari-hari pula tu bermula 1 Ramadan. Mula tu lah saya ikut kelas ustaz. Hari-hari insya-Allah lepas tu. Bagaimana kesan daripada walaupun kita satu hala, macam mana harfiah boleh membantu untuk Puan faham lebih dalam lagi tentang bahasa Arab? Right. Soalan tu nampak ringkas tapi sebenarnya kalau nak jawab mungkin boleh jadi satu buku kot.
Semenjak saya belajar harfiah, saya rasa yang pertama kesannya tentulah bila kita solat, kita boleh faham Fatihah yang mungkin 20 tahun, 30 tahun kita solat, kita tak faham. Mungkin kita faham sekali lalu, tapi kita tak faham perkataan demi perkataan. Kemudian, ialah bacaan-bacaan lain, bacaan rukuk, sujud. Semuanya insyaAllah kita dah boleh faham bila kita belajar harfiah sebab memang kita terjemah satu-satu. Kedua, bila kita baca hadis, ada hadis yang ringkas, ada hadis yang mudah, ya kita dah boleh faham sebenarnya. Kita teruja bila kita nampak, aku fahamlah. Jadi kita rasa sebenarnya seronok, sebab dan itu sebenarnya nikmat terbesar dalam hidup kita. Kemudian, bila kita sebagai orang Islam, kita tak lari, kita tak lepas daripada berdoa. Mungkin kalau dulu saya hafal banyak doa, tapi mungkin sekadar membacalah, faham-faham macam itulah. Tapi bila semenjak saya belajar harfiah, satu-satu, dan kalau dulu mungkin kita baca doa tu lajulah. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. So kita rasa habis dah cukup. Tapi bila kita belajar harfiah, kita akan menghayati satu kalimah demi satu kalimah. Sebab kita rasa kita bercakap, kita memohon kepada Allah yang Maha Besar. Bukan sembarangan. Dan kalau kita memohon ampun, kita memohon pertolongan, dia mampu mengalirkan air mata kerana kita dengan penuh kefahaman dan penuh harapan pada yang Maha menciptakan kita. Dan yang terakhir tentulah bila kita baca Quran. Dulu saya ni sukalah baca Quran tu, kemudian saya pun mengajar. Tapi kalau dulu mungkin kalau kita baca, bila nak habis kita kata cepatnya, nak habiskan cepat, nak habiskan 1 juzuk, nak habiskan 30 juzuk. Malah saya pernah bercita-cita nak khatam 80 kali ke 100 kali Quran. Tapi bila kita belajar harfiah, dia tak jadi macam tu dah. Bila kita baca, kita mesti akan nak tahu apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada kita. Dan setakat saya belajar dengan Ustaz ni, Alhamdulillah, surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran tu 80% saya dah boleh faham. Saya rasa sangat-sangat bersyukur. Itu nikmat terbesar sebenarnya bagi seorang Islam yang kita rasa Al-Quran ni hadiah anugerah Allah. Tapi ramai orang mengabaikan, mungkin tak ada dorongan, tak ada motivasi, tak ada jalan, mungkin tak nampak modul. Dan bila sistem harfiah ni ada, dia sangat-sangat membantu sebenarnya. Bayangkan kalau kita jumpa, kita terjemah, kadang perkataan benar-benar, kami mesti, tiada sama sekali, sesungguhnya tidak lain. Walaupun kalimah tu pendek, tapi bila kita faham, dia sebenarnya memberi kesan yang sangat mendalam dalam jiwa kita. Saya ambil satu contoh satu ayat yang saya rasa ayat ni sangat berbekas dalam diri saya sebab saya biasa dengar daripada saya kecil mak saya baca ayat ni. Dia suka baca sebab dia ada belajar taranum, jadi dia baca-baca kat rumah saya dengar. Jadi saya hafal sebenarnya ayat ni, satu ayat je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut akan Allah telah gemetar oleh hati-hati mereka, dan apabila telah dibacakan atas mereka akan beberapa ayatnya, zadatuhum imana, telah bertambah akan mereka akan iman dan kepada dan atas Tuhan mereka bertawakal. Bila kita tahu innama tu sesungguhnya tidak lain, itulah ciri orang-orang yang beriman. Bermakna kalau tak ada ciri, tak ada rasa gemetar di hati bila membaca ayat Allah, apabila dibacakan ayat Allah, itu bukan orang beriman. Saya takut sebenarnya bila saya baca ayat tu, bila saya faham hanya perkataan innama, dia menakutkan kita sebenarnya. Jadi dari situ sebenarnya saya memang nak sangat belajar ni, dan sekarang Alhamdulillah saya sedang belajar dan semoga istiqamah dan bantu saya kekuatan untuk meneruskan. Dan bila kita dah boleh faham sebenarnya, dia mendorong kita untuk menghafal,
untuk mentadabur ayat-ayat Allah. Betul lah kata Ustaz Afandi tadi, dia mengasyikkan sebenarnya. Sangat mengasyikkan. Allah alam. Itu je lah Kak Ustaz. InsyaAllah. Banyak sebenarnya InsyaAllah. tapi Saya terasa pagi ni macam bukan kelas harfiah, kelas motivasi. Masya Pun Allah. terima kasih. InsyaAllah. Daripada Okay. kelas daripada nasihat Ustaz Fandi, Puan Fiza, saya kira insyaAllah untuk hari ini cukup terubat rasanya kekuatan kita untuk memacu hala tuju kita untuk faham Quran dan InsyaAllah. belajar bahasa Arab. Jadi insyaAllah untuk acara seterusnya, Puan Fiza boleh terjemahkan ayat berapa ni? 145. Terjemah. 144 dan 145. Boleh, tafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami lihat akan berbolak-balik wajah engkau pada langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sesungguhnya kami mesti palingkan akan engkau akan kiblat yang engkau redha akan dia. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah oleh engkau akan wajah engkau ke arah masjid yang mulia. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana jua telah adalah kamu, maka hadapkanlah atau palingkanlah oleh kamu akan wajah-wajah kamu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan akan mereka akan kitab, benar-benar mereka mengetahui bahawasanya dia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang mereka kerjakan. Wala in ataita allazina utul kitaba bikulli ayatin dan demi jika telahkan orang-orang yang telah diberikan akan mereka akan kitab dengan tiap-tiap ayat tidak telah mengikut oleh mereka akan kiblat engkau. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan tidak engkau adalah yang mengikut. Wa ma qiblataba. Tidak sebahagian mereka adalah yang mengikut akan kiblat sebahagian. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Dan demi jika telah mengikut oleh engkau akan keinginan-keinginan mereka daripada sesudah apa yang telah datang oleh ia akan engkau daripada pengetahuan, sesungguhnya engkau ketika itu benar-benar daripada orang-orang yang aniaya. InsyaAllah. Rasa macam tak sempat nak tegur. Ada salah Ustaz? Tahniah. Ada salah? Tak ada. Okey. Okay, Alhamdulillah. Tahniah. Bagus. Terjemahan yang sangat terkesan dan masya-Allah belum ada cacat lagi. Dan insya-Allah nanti saya akan komen bila sesi yang seterusnya nanti pada secara keseluruhannya. So setakat ni nanti saya akan ulas pada sesi itu. Apapun tahniah dengan terjemahan yang baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan anda untuk mengikuti pengajian ini untuk kalian seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa iyyaka. Baik, saya jemput Hajah Samsia minggu lepas. Oh, tak boleh. Belum lagi. Boleh tolong off dulu. Nanti saya nak. Okey. Saya nak jemput Puan Hajah. Okey. Saya nak Hajah Samsia. Baik.
InsyaAllah. Okey. Saya sedang tak boleh lagi. Hajar Samsiah Hussein. Saya baru sampai Gambang. Saya teruskan perjalanan. Tadi saya kena berhenti sebentar. Saya bimbang ada gangguan. Saya teruskan perjalanan. Dari Gambang biasanya coverage bagus. InsyaAllah. Iman baik. Saya harap tak mengganggu. Masih tak dapat Hajar Samsiah. Saya lagi sekali. Saya cuba sekali lagi. Add. Iklan tak boleh Hajar Samsiah. Okey. Saya cuba. Kalau tak boleh, saya cuba yang lain. Bin Hassan, Nuraida Isa. Kali ketiga, saya cuba Hajar Samsiah sekali lagi. Tak boleh. Apa? Qadarallahu masya'afa'al. Saya mohon orang-orang Hajah Azimah Abdullah. Ini antara orang yang awal saya cuba add tapi masih belum ni. Sesi hari ini saya lebih berkongsi dari sudut terjemahan di sini saya bagi penting sangat. Okey, Hajar Samsiah ada urusan, minta maaf. Okey, tak apa. Saya tunggu Hajar Azimah. InsyaAllah. Hajar Azimah. Sudah beberapa kali saya cuba. Mudah-mudahan hari ini ada peluang untuk anda. Kita sama-sama berkongsi terjemahan, berkongsi ilmu. Dapat saya semakkan. Saya masih lagi menunggu. Hajar Azimah Abdullah. Teacher Mahani juga, Masya Allah ni antara orang-orang yang awal. Teacher Mahani Yaakob. No answer from live. Azimah Abdullah. Okey, Saidin. Anda Hassan. Fauziah Suri. Fauziah Suri saya nak cuba, Fauziah Suri. Saya akan panggil mana yang melintas di depan saya akan jemput. Saya harap Teacher Mahani harap bersedia. Antara orang-orang yang saya nampak, saya kira menarik perhatian saya kerana usaha yang gigih, perkongsian yang menarik. Dan saya harapkan anda berkebolehan. Bukan hanya boleh mengikuti program ini tapi boleh menterjemah. Dapat faham apa yang kami kongsikan. Sebagaimana orang lain. Bagaimana yang Ustaz Afandi beritahu tadi, anda sudah berada di atas landasan. Bukan hasil, bukan tujuan kita sampai. Yang penting anda sudah berada di atas landasan. Dan selaku manusia, kita sukakan hasil. Tapi Allah bukan menilai pada hasil. Allah menilai pada kerja kita. InsyaAllah, senang nanti Hajar Azimah tak boleh Ustaz, tak tahu saya. Kenapa tak terima? Saya cuba lagi saja, tak boleh Ustaz. Fauziah Suri, saya menanti je. Hari ini Teacher Mahani tak sedia. Okey. Tak apa, hari ini tak apa. Saya cuba yang lain. Fauziah Suri tak boleh. Hajar Azimah saya cuba sekali lagi. Kak Ain pun saya dah lama tak jumpa. Dah lama tak semak terjemah Kak Ain, nak cuba juga. Kak Ain juga antara orang yang pernah belajar dengan saya tapi saya kira dah 7-8 tahun yang lepas. Saya nak semak juga. Bila nampak Kak Ain dah boleh bergabung dalam kumpulan ni, saya nak cuba juga. Dengan Kak Ain sampai online, saya harap dengar apa yang saya beritahu. Okey. Saya menanti Hajar Azimah sedang mencuba dan terus mencuba. Haji Asri yang nampak is watching.
Haji Asri juga antara orang yang awal berbelas tahun yang lalu ketika beliau sedang bertugas di Kuantan, di Telekom Kuantan tahun 98, 98, 99 dulu. Saya mengajar di Telekom Kuantan. Tak boleh, no answer. Saya cuba yang lain, Haji Azimah minta maaf, tak boleh. Bu Susamsiah, wah Susamsiah ni orang Kuantan, ini umi saya ni. Orang Kuantan tak apa. Kak Midah juga antara orang yang dah lama saya tak semak, insyaAllah ni bakal. Nur Miza Abdul Malik, Nur Fariza Samsudin. Adakah anda bersedia? Saya open request. Boleh masuk kalau tu. Dan saya akan tolong iringkan, rebahkan telefon bila jawab saya. Timbang nanti dia takkan ni. Nur Fariza Samsudin. Saya cuba. Nur Fariza Samsudin. Saya sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. InsyaAllah jam 12.30 hari ada jemputan di Petaling Jaya. InsyaAllah mudah-mudahan perjalanan di LPT, Puraya Pantai Timur, liputan coverage yang penuh, okay. Saya jalan secara perlahan-lahan. InsyaAllah sebelum sampai Kuala Lumpur, saya dapat manfaatkan waktu kekosongan saya dengan diisi dengan menyimak firman anda. Juga gagal. Ke depan lagi, Salmah Masri Al-Jafri. Ini juga antara orang yang awal. Saya cuba. Belum bersedia Ustaz. Farizah belum bersedia, tak apa. Kalau tak bersedia boleh jangan accept saya, boleh tak apa. Kita beri peluang pada orang lain. Nur Miza Abdul Malik insya-Allah juga belum sedia. Kalau belum sedia tak apa. Saya nampak melintas depan saya akan cuba add. Masya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Puan Salmah Masri Al-Jafri. Dengar, alhamdulillah. Puan Salmah Masri Al-Jafri. Boleh saya tahu? Boleh tahu Al-Jafri ada Al-Jafri tu ada keturunan darah Arab ke? Tak adalah. Tak ada Ustaz. Ya, sebab Al ni ya kan. Biasa kalau ada darah Arab senang. Umpama tanah yang subur, benih tak perlu hujan lebat, hujan yang gerimis pun dia akan tumbuh. Maknanya berbakat lah. Boleh saya tahu puan daripada mana? Saya dari Skincan. Saya dari Skincan Ustaz. Masya-Allah. Bagaimana belajar dengan saya? Ikuti sepanjang Ramadan ke ataupun selepas Ramadan atau baru? Sejak bila belajar dengan saya? Daripada lepas raya. Oh, lepas raya baru join. Ya. Dan saya tahu puan juga ada ikuti program melalui WhatsApp dengan saya kan? Ya ada. Grup berapa? Ada Ustaz. Dalam grup Akhwat, 4. Grup 4. Akhwat 4 ya? Baik. Mana dah sampai ayat yang ke-20. Ayat ke-20 tu dah dah mantap sikit tu. Biasanya. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjemahan ini anda bersedia? InsyaAllah. Nervous juga Ustaz. Kalau lupa tolong ingatkan. Tak apa. Jangan risau. Kita bukan nilai pada hasil. Kita nilai pada kemahuan. Apa yang puan inginkan. Cuma saya nak tahu, ada pernah belajar bahasa Arab? Asas bahasa Arab? Dulu sekolah memang ada belajar tapi tak pandai sangat lah. Tak pandai sangat bahasa Arab. InsyaAllah mudah-mudahan harfiah ini dapat membantu menyegarkan kembali ilmu yang dah ada dan yang penting seronok baca Quran. InsyaAllah. Baik, saya cuba. Silakan Puan Salmah untuk mulakan terjemahan. Ayat berapa? Ayat 144. 144 dan 145. Ya. Cuba Baik, silakan. 144. Auzubillah. Okey, cuba. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami lihat akan berbolak-balik wajah engkau pada langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sesungguhnya kami mesti palingkan akan engkau akan kiblat yang wawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah oleh engkau akan wajah engkau ke arah masjid yang mulia. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wahai suma, dan di mana jua telah adalah kamu, maka hadapkanlah oleh kamu akan wajah-wajah kamu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa innal ladzi, dan sesungguhnya telah diberikan akan mereka akan kitab, la ya'lamu, benar-benar mereka mengetahui, annahu, bahawasanya ia, al-haqqu, adalah kebenaran, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah yang lalai dengan dari apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Bagus, insyaAllah. Tanya. Terus ayat 145. Boleh ya? Terus satu ayat ni. Rasa boleh ni? Daripada cara terjemah begini boleh ni. Walain ataital ladzina utul kitab. Walain, dan demi jika ataita, telah mendatangkan oleh engkau, allazina, akan orang-orang yang utu, telah diberikan akan mereka, al-kitaba, akan kitab, bikulli ayatin, dengan tiap-tiap yang kiblat, ma tidak, tabi'u, telah mengikut oleh mereka, kiblatak, akan kiblat engkau. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma, dan tidak, anta, engkau, bitabi'in, yang mengikut, qiblatahum, akan kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidak sebahagian yang lain adalah yang mengikut, ba'duhum, sebahagian mereka, bitabi'in, yang mengikut, qiblata ba'd, akan kiblat sebahagian yang lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Wala ini, dan demi jika taba'ta, telah mengikut oleh engkau, ahwa'ahum, akan kemahuan mereka, min ba'di, daripada sesudah apa yang ja'aka, telah datang akan engkau, minal ilm, daripada pengetahuan. Innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau ketika itu benar-benar daripada orang-orang yang aniaya. InsyaAllah. Tahniah. Puan Salma. Ya. InsyaAllah. Ya. Saya rasa kadang-kadang saya terharu juga. Dalam masa yang sama, saya tak sangka saya boleh mengajar orang yang jauh daripada Kuantan, sekincang boleh dapat. Dengan adanya media sosial ini, saya kira saya dapat kembangkan pelajaran harfiah ni kepada pelosok, mana-mana pelosok yang saya tak jangka saya boleh mengajar. Ya, betul. Dalam masa yang sama, ratusan orang boleh dapat belajar dengan saya. InsyaAllah, saya rasa syukur sangat. Dan keupayaan yang Puan berikan ni, terus terang saya katakan, saya ada ramai kawan sedang ikuti program ni sekarang ni. Ustaz Yahya antaranya di Johor Bahru, dia sendiri dapat menilai. InsyaAllah beliau akan berikan beberapa bintang akan boleh dia. Terus terang saya katakan, anda punya potensi, punya peluang yang baik, dan jangan sekali-kali mundur dan teruskan usaha ini insyaAllah. Dan terus terjemah, perbanyakkan terjemah insyaAllah. Mudah-mudahan anda terus berjaya. Terima kasih atas perkongsian ini. Dan tahniah. Sama. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaAllah para penonton semua, saya rasa hari ini sangat teruja, terharu, sebagai perasaan ada dalam jiwa, kerana dengan perkongsian daripada Ustaz Afandi dan beberapa motivasi tadi sangat memberi satu kesan positif pada saya bahawa lingkungan kita sangat pengaruh. Lingkungan kita itu yang akan boleh membawa kita kepada syurga Allah SWT. InsyaAllah saya terus pagi ni saya nak terus buka peluang kepada mereka yang ingin mencuba. Faridah Salim, Ruza Alawati ada, Masya Allah, saya nak cuba ni. Faridah Salim, okey, cuba Puan Faridah Salim. Kalau tak silap saya, Puan Faridah Salim daripada Terengganu. Bukan semudah itu, bukan hanya sekadar menghafal saja boleh pandai. Tak, kita kena tahu kaedah, kena tahu cara. InsyaAllah dengan cara dan metodologi yang kita guna pakai, saya yakin mengurangkan beban. Hafal tetap hafal. Hafal memang kena hafal. Tak ada yang bahasa yang tak perlu hafal. Cuma bahasa Arab ni istimewa dia, bila kita hafal sedikit tapi kita boleh tahu banyak dengan cara yang dikongsikan ini, insyaAllah. Dan saya nampak perkongsian dari sudut visi ini, semak, pentingnya saya nampak di mana kekurangan-kekurangan yang perlu saya berikan tambahan, saya perlu tampal lompong-lompong yang ada pada terjemahan anda. Jadi saya nampak ada kecacatan pada terjemahan, di situ saya akan perbaiki, insyaAllah. Jadi pentingnya anda menterjemah hadapan saya. Jangan rasa malu, silap, salah, tak apa, itu biasa. Oh, tak ada. Saya cuba. Puan Zarina Hamzah tak boleh. Siti Kimi, saya nak tengok Puan Siti Kimi. Ini antara orang-orang yang awal juga, Puan Siti Kimi ni. Sebab saya kira nama ni banyak kali kontak saya, hubungi saya nak beli kitab, nak buku dengan saya. Lepas tu hilang, lepas tu dah ada lagi, saya tak tahu. Puan Siti Kimi, saya sedang add anda, harap anda bersedia. Iklim tak bersedia. Okay, tak bersedia, tak apa, kita cari yang lain. Saya reverse sekali. Tengok siapa lagi. Ada request tak? Tak ada request. Hajah Baziah. Saya pilih Hajah Baziah. Bila tak boleh saya buka pada orang lain. Hajah Baziah. Hajah Baziah saya daripada Perlis. Saya pernah jumpa masuk program daurah di Perlis tahun lepas. Saya sedang add, insyaAllah. (8:49). Saya bagi kepada Hajah Baziah, saya akan berikan syarah sikit tentang ayat yang ke. Hajah Baziah, orang yang terakhir. Kalau boleh, alhamdulillah. Rezeki. Coverage penuh, okey. Saya lain cantik. Harap ditulis pun coverage bagus. Kita dapat bersiaran. Dan medical semua harap okey. Sedang menanti Hajah Baziah. No answer from live. Qadarallahu ma syaa fa'al. Coba Esah Muda, ya terakhir. Coba Hajah Esah Muda.
Ustazah Esa Muda. Hajiah Esa Muda is adding. Saya sedang menanti. Kalau tak berjaya juga, saya akan kena ulas. Dan saya ambil masa anda sedikit hari ini, mungkin lepas pukul 9 lebih. Terima kasih kepada yang mendoakan perjalanan saya. Okey. Hajiah Baziah tak bersedia. Ustazah Esa pun tak bersedia. Baik, tak ada yang bersedia. Saya ulas sedikit tentang ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Bermula dengan qad, sesungguhnya. Inna pun sesungguhnya juga. Inna jumlah ismiyah. Qad jumlah sesungguhnya juga, tapi untuk jumlah fi'liyah. Kita kena ingat, bila jumlah fi'liyah, ada kata tambahan yang perlu kita tambah. Bila kita terjemah sistem harfiah. Kalau jumlah fi'liyah ada tambahan oleh, ada tambahan akan. Oleh merujuk pada fa'il, akan merujuk pada maf'ul bih. Kita lihat apa tanda dia. Qad nara fi'il mudhari', kami lihat. Bila ada fi'il, berarti mesti ada fa'il. Bila ada fi'il, berarti ada fa'il. Lebih 80% fi'il yang ada dalam Quran, fi'il madhi dan fi'il mudhari' maklum. Madhi dan mudhari' maklum. Berarti ada fa'il dia. Kalau fi'il majhul, dia ada naibul fa'il. Fi'il majhul dia tak banyak, sekitar dalam 15%. Lebih 80% fi'il madhi dan fi'il mudhari' maklum. Bila fi'il mudhari' maklum, fa'il dia ada. Dan fa'il yang paling banyak sekali adalah dalam bentuk dhamir. Fa'il yang paling banyak sekali dalam jumlah fi'liyah adalah dalam bentuk dhamir. Sama ada dhamir baris atau dhamir mustatir. Naro, kami lihat. Dhamir kami itu adalah menjadi fa'il bagi perbuatan tersebut. Kami, dhamir mustatir rujuban. Bila fa'il dah ada, berarti selepas dia maf'ul bih. Taqalluba. Ini maf'ul bih. Akan berbolak-balik. Sekali pandang, kita sangka ini fi'il mudhari', nampak tar dekat pangkal. Tak ada fi'il mudhari', tak mungkin begitu. Jarang berlaku begitu. Kecuali ada hal contoh maqulul qaul ke, boleh jadi. Tapi kalau tidak, jarang. Lepas fi'il mesti dia kita ingat isim. Kami lihat akan berbolak-balik. Akan itu maf'ul bih. Tapi kenapa dia tak ada alif lam? Sebab dia mudhaf kepada wajhi. Sebab itu mudhaf dari bawah. Wajhi. Akan berbolak-balik wajah engkau fis sama' pada langit. Fa maka la sesungguhnya nuwalliyanna kami mesti palingkan. Ini fi'il mudhari' muakkad saqilah nama dia. Fi'il mudhari' muakkad saqilah. Fi'il mudhari' muakkad menunjukkan fi'il mudhari' yang tegas dan dia berat kerana ada nun tasydid di hujungnya. Ada satu lagi fi'il mudhari' muakkad khafifah yang agak ringan. Dia ada nun sukun. Ada nun sukun. Ini fi'il mudhari' muakkad saqilah. Bagaimana menterjemah fi'il mudhari' muakkad saqilah? Tambahan mesti. Fi'il mudhari' tetap sebut dia punya fa'il dia kami sebab ada nun, tanda huruf mudhari' nun tu di pangkal. Sesungguhnya biasa ada huruf lam di awal. Lam tu kita terjemahkan sesungguhnya. Lam kalau pangkal fi'il mudhari' baris fathah sesungguhnya. Kalau baris bawah supaya. Baris sukun daklah. Di baris atas sesungguhnya nuwalliyanna kami mesti tambah mesti pada terjemahan selepas fa'il sebut kami mesti palingkan ka dhamir sebelah fi'il automatik dia akan jadi maf'ul bih. Akan engkau kiblatan akan kiblat. Ada dua maf'ul. Ini maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih sani. Sesungguhnya kami mesti palingkan akan engkau maf'ul bih akan kiblat maf'ul bih sani. Dan kiblatan isim nakirah. Kalau isim ma'rifah al-qiblata ada alif lam. Ini tak ada alif lam. Kiblatan kena tanwin. Isim nakirah. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah tardaha, ini jumlah fi'liyah. Tarda engkau redha fi'il mudhari' ha akan dia maf'ul bih. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, jangan lupa sendikan yang. Selitkan kalimah yang. Kerana seluruh jumlah fi'liyah tersebut akan menjadi sifat kepada kiblatan. Dan kiblatan jadi mausuf. Kiblat yang tarda, engkau redha, engkau suka, ha akan dia. Ha tu merujuk kepada kiblatan tadi. Kau suka akan kiblatan. Itu jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah ada satu jumlah fi'liyah kecil lagi. Yang jumlah fi'liyah tersebut hanya berperanan menjadi sifat kepada kiblatan. Agak kompleks sikit. Nampak? Quran, kalau anda tak pecahkan dalam bentuk jumlah, agak bertindih-tindih dia. Tapi penting, saya memang akan perkenalkan jumlah ni untuk sesi pertama. Lepas itu, video-video yang lepas tu penting. Anda boleh ikuti dalam Facebook saya ataupun dalam YouTube. YouTube harfiah anda tap
harfiah insyaAllah ada jumpa. Klik video, itu ada susunan video satu video, dan usaha ini diusahakan oleh sahabat saya, Ustaz Hafiz di Keluang. Beliau di Keluang, semua video saya dia download dan dia upload ke YouTube. Boleh rujuk saya. Dan bagi yang berpeluang belajar secara online dengan saya melalui media sosial WhatsApp, kami akan gunakan video tersebut sebagai mata pelajaran kami. Belajar setiap minggu kita akan tambah video demi video dan pelajaran video itu, dan saya akan selitkan penerangan dan juga semakan terjemahan anda. Ajar okey untuk diri, tak apa. Silakan. Waalaikumsalam. Saya sambung sekali lagi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Bermula dengan walli. Palingkanlah fi'il amal. Maksudnya waw, lam, ya. Huruf ilat tu hilang. Fi'il amal. Kenapa biasa fi'il amal baris sukun? Ini baris bawah. Bila berubah tak ada baris sukun berarti ada huruf ilat di situ. Walli, palingkanlah oleh engkau. Ada dhamir mustatir tu. Dhamir tersebut yang menjadi fa'il. Dhamir tersebut yang menjadi fa'il. Palingkanlah oleh engkau wajhaka, akan wajah. Ini maf'ulun bih. Akan wajah, wajha. Ka engkau mudhaf ilaih. Akan wajah engkau syatra, ke arah. Zaraf. Syatra al-masjidil al-harami. Akan masjid, sekarang masjid yang mulia. Al-masjidil haram murakab tausifi ataupun sifat mausuf atau na'at man'un. Sifat bagi mausuf. Al-haram sifat bagi mausuf dia, al-masjid. Arah masjid yang mulia, wahai suma, dan di mana-mana jua. Wahai suma, di mana-mana jua. Ini ada tu syarti. Ada tu syarti. In ma man mahma idma aymata anna aina hai suma kaifama. Hai suma, di mana jua. Dia ada jumlah syarat dan ada jawab syarat. Kuntum, telah adalah kamu atau telah berada kamu, di mana jua telah berada kamu. Farabitah, jawab. Dia pengikat pada jawab syarat. Fawallu, maka hadapkanlah olehmu atau palingkanlah olehmu. Boleh hadap, boleh paling. Wujuha, akan wajah-wajah. Maf'ulun bih. Kum, kamu. Mudhaf ilaih. Syatrahu, ke arahnya. Syatrahu, ke arahnya. Zaraf. Zaraf biasa mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Hu mudhaf ilaih. Satu jumlah fi'liyah menjadi jawab syarat kepada jumlah syarat tadi. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya, bila mula inna sesungguhnya berarti jumlah ismiyah. Kalau qad sesungguhnya juga, itu dia menegaskan bagi jumlah fi'liyah. Inna sesungguhnya, alladzina tu isim inna. Asal mubtada, tapi oleh kerana dimasuki inna, mubtada berubah nama menjadi isim inna. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang isim mausul. Oleh kerana isim mausul kena ada silah mausul baru lengkap. Utul kitab. Jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul. Naib fa'il. Telah diberikan akan mereka. Paling banyak sekali dhamir berbanding dengan zahir. Al-kitabah, maf'ul bih, akan kitab. Lam, benar-benar. Kenapa lam itu lam benar-benar? Sebab ada inna di awal jumlah. Bila ada inna di awal jumlah, lam tersebut lam benar-benar. Benar-benar ya'lamuna, mereka mengetahui. Dulu kami terjemahkan lam itu sesungguhnya. Lam sesungguhnya. Tapi oleh kerana kami nak selaraskan inna, kita tetap terjemahkan sesungguhnya. Lam kena terjemah sesungguhnya, jadi ada dua kali sesungguhnya. Kurang enak ayat tu. Satu pengulangan. Ayat yang berulang-ulang kalimahnya satu dia kurang menarik. Jadi kita tukar kepada benar-benar. Ini pun asal pandangan daripada teman-teman, sahabat-sahabat yang bekerja di mantan guru bahasa, mantan guru pakar yang terlibat dalam dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan. Jadi mereka rasa Ustaz
penting. Ini pandangan mereka, jadi saya ambil kira pandangan mereka, maka saya ubah kepada sesungguhnya. Inna asalnya sesungguhnya tukar pada bahasanya, kerana nak terjemahkan lam tu sesungguhnya. Tapi oleh kerana bahasa ni dia tak boleh, dia bukan statik, dia berubah, dia sentiasa berubah, bergerak setiap zaman, dia evolusi, berevolusi. Jadi kita tak salah saya ubah kepada benar-benar kan, selagi dia tak merubah maksudnya. Dan kita berikan makna lam tu benar-benar, kerana ada inna tu kita kekal sesungguhnya. Kalau anna bahawasanya, lam sesungguhnya, ya'lamuna mereka, annahu jumlah ismiah. Inna, kalau inna biasanya awal ayat, anna ni tengah-tengah ayat. Seluruh jumlah ismiah ni menjadi seolah macam makulul qaul, tapi ini bukan qaul. Isi pengetahuan dia. Mereka mengetahui apa yang mereka tahu, ini isi pengetahuan mereka. Annahul haqqu min rabbihim. Seluruh jumlah ismiah ni adalah isi pengetahuan mereka. Benar-benar mereka tahu. Apa yang mereka tahu? Inilah yang mereka tahu. Annahul haq, bahawasanya dia adalah yang benar. Khabar, inna, adalah yang benar min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Ini orang-orang yang diberikan kitabnya pengakuan. Wa mallah, dan tidaklah Allah. Biasa mah tidak awal jumlah. Fusab tadi tu ayat. Mah tidak. Ma kalau awal jumlah, mah tidak. Bazaidah tu, itu mah tidak. Biasa Quran ada mah. Dia akan dapat dikenal. Awal ayat pun sudah cukup untuk membantu kita bahawa ma tersebut ma tidak. Kalau tak kena juga terjemahan ma tidak, ma apakah? Ma apakah? Ma istifham. Yang lalai. Amma yang malu, dari apa yang. An dari ma apa yang. Isim mausul. Jadi isim mausul yang malu natu silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah fi'liyah. Syibih itu. Faridah Salim kata lain tak clear, insyaAllah. Tak ada rezeki hadiah Faridah. InsyaAllah ada kesempatan nanti di lain sesi, insyaAllah kita akan berikan peluang untuk anda berbisi dengan saya. Dan seterusnya ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayah. Satu jumlah. Wala in, dan demi jika, in jika ada tu syarti. In jika berarti ada jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Jumlah syarat bermula dengan jumlah ataita jumlah fi'liyah. Telah datang fi'il madhi oleh engkau, fa'il, ta mutaharrik tu fa'il. Ta fa'il. Ada nama ta mutaharrik, ada ta fa'il, boleh. Bagi-bagi penulis, bagi-bagi istilah. Tapi ta tu adalah fa'il dia. Dhamir yang menjadi fa'il. Saya kata dhamir. Berbanding selain dhamir adalah fa'il zahir nama dia. Alladzina automatik akan jadi maf'ul bih. Akan orang-orang yang. Alladzina akan orang-orang mereka
sebab dia nakirah. Tambah yang lain tu kerana menunjukkan dia nakirah. Walain dan demi jika, jika lagi ada tu syarti, ada jumlah syarat dan jawab syarat. Ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, satu jumlah. Jumlah syarat, itu tak ada dalam alif pada la tu. Menunjukkan tak sempurna. Innaka idzan la minadh zalimin. Jumlah jawab syarat. Tak boleh berhenti dekat ilmi tu kerana dia baru jumlah syarat. Jumlah jawab syarat dia innaka idzan la minadh zalimin. Demi jika telah mengikut fi'il madhi oleh engkau fa'il dhamir, selain dhamir zahir, okey, banyak sekali dhamir fa'il dalam bentuk dhamir, telah mengikut oleh engkau tu adalah fa'il, ta tu ta fa'il. Ahwa'a akan keinginan jamak taksir, hawa mufrad, ahwa jamak taksir, ahwa'a akan keinginan maf'ulun bih, dan dia jadi mudhaf kepada hum mudhaf ilaih. Min ba'di murakkab jari, daripada sesudah ini zaraf, misalnya dia akan jadi mudhaf. Ba'di mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Ma tu mudhaf ilaih dia. Ba'di ma, sesudah apa yang dia kerana ma tu isim mausul, kena ada silah mausul. Ja'aka minal ilmi. Ini jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul kepada ja'. Telah datang fi'il madhi oleh ia fa'il dhamir mustatir jawazan ka akan engkau maf'ulun bih minal ilmi, daripada pengetahuan. Ini majrur lafzan marfu' mahlan, ini menjadi fa'il. Ilmu ni punya fa'il. Walaupun jar, lafaz jar tapi dia mengambil tempat rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab dia fa'il pada jar. Ilmu datang pada engkau maksudnya. Tak tahu dia ada yang terjemah telah datang ia. Oleh telah datang saja, oleh ia tak terjemahkan. Itu saya tak tegur sebab saya nak beritahu bahawa fa'il dah ada. Fa'il zahir dah ada. Minal ilmi. Walaupun majrur lafzan, cara lafaz dia lah. Majrur tapi dia mengambil tempat rafa'. Sebab dia menjadi fa'il. Ba'di ma ja'aka minal ilm innaka sesungguhnya engkau, inna ada isim inna, ka tu isim inna, izan ketika itu zaraf, lam benar-benar. Kalau iza apabila, kalau ketika, izan ketika itu, lam benar-benar. Kenapa lam benar-benar? Inna tu kita terjemahkan sesungguhnya. Kalau dulu kami tukar inna tu tukar kepada bahawasanya, lam tu sesungguhnya. Tapi anna kita dah terjemahkan bahawasanya. Jadi saya kira ada kalimah lain kita nak kekalkan inna tu sesungguhnya, lam tu yang kita ubah kepada benar-benar. Sesungguhnya engkau ketika itu benar-benar minaz zalimin, daripada kalangan orang-orang yang ada. Alhamdulillah. Saya kira ini perkongsian yang saya dapat kongsikan dengan anda. Mudah-mudahan anda faham kongsikan. Dan insyaAllah saya nampak sesi hari ini sampai setakat ini dulu. Ke mungkin ada yang nak terjemah, saya cuba. Ada 9 minit, line pun clear. Saya nampak Azman terjemah. Ruza Lawati, Ruza ni pun belum pernah terjemah ni. Ajar Majmi dah sudah. Jadi saya nak cubalah sikit. Boleh. Ajar Azman. Alhamdulillah. Harap faham. Kalau ada soalan, saya ambil masa anda sikit sampai 9:30. Saya nak buka peluang pada mungkin ada nak berbisi ataupun nak bertanya. Mungkin saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya boleh tanyakan kawan-kawan. Ada Ustaz Yahya, ada Ustaz Zawawi, ada Ustaz Arif. Dan mereka ini akan saya beri peluang untuk saya berisi nanti akan datang. Cuma nak seminar mereka bersedia untuk berbisi dengan saya. Profesor Ahmad Abdul Majid, insyaAllah. Terima kasih Profesor. InsyaAllah mungkin Prof ada peluang nanti akan saya nak berbisi dengan Prof juga. Prof ada pandangan tersendiri. Mungkin ada perkongsian yang boleh dikongsikan. Ada lagi ke? Kalau tak ada, saya nak tanya dulu. Bolehkah saya ambil masa anda sikit ataupun dah cukup sampai sekian ini dulu? Kita akan jumpa hari Isnin nanti. Hari Isnin sekarang saya dah sampai Maran. Saya dah lepas Maran, saya hampir sampai Temerloh. Masya Allah, rupanya highway saya dapati lain penuh tu ya. Makna yang akan datang kalau saya nak berbisi
Boleh. Kalau di highway. Tak mengganggu perjalanan kita jalan. Cuma tak boleh laju lah sebab perlahan. Saya mohon komen daripada semua. Dan kalau dapat share lebih baik. Dapat komen dan share untuk sebarluaskan lagi program kita. Ramai yang dapat berkongsi sama. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak bezakan lam huruf nasab dengan lam huruf jazam? Lam huruf nasab. Baik. Terima kasih. Soalan daripada Puan Hazrin dalam nama FB Muhammad Taufik Yap. Muhammad Taufik Yap itu adalah suami beliau, rahimahullah. Ya. Untuk membezakan lam huruf nasab, lam supaya. Lam supaya. Setiap kali dia akan fi'il mudhari' yang sepatut baris dhammah akan bertukar baris fathah. Liyabluwakum. Liyabluwa. Contoh dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwa. Nampak? Yabluwa, dia baris fathah. Ia uji. Supaya lam huruf jazam, lam hendaklah. Fal yu'min. Lam dia jazamkan dia. Fi'il mudhari' yang baris dhammah tukar baris sukun. Contohnya iza salaka ibadi inni qarib jibu da'wat da'i iza da'i fal yastajibu. Yang ada nun akan hilang nun, yang baris dhammah akan baris sukun. Yang dhammah akan sukun. Dan cara terjemah dia lam tu baris atas dia baris sukun. Kita terjemahkan dia lam hendaklah. Itu beza dia. Pada terjemahan supaya lam huruf nasab. Lam hendaklah tu lam huruf jazam. Perubahan pada jazam, tengok baris akhir dia, baris sukun. Tak semua tempat lain penuh di highway. Ya betul, Puan Fatimah Osman. Tapi setakat yang saya daripada Gambang sampai ke Maran tadi saya nampak penuh tadi. Alhamdulillah, line clear. Tapi mungkin ada setengah-setengah empat macam di Lancang, mungkin di tengah tempat memang tak ada. Tapi kalau untuk daripada Kuantan ke Maran tu insyaAllah masih boleh. Jadi saya balik semula pada soalan Puan Hazrin. Lam huruf nasab, lam supaya. Lam baris bawah. Lam huruf jazam, lam baris sukun. Lam baris sukun yang kita terjemahkan hendaklah. Itu beza dia. Perubahan yang beza dia, yang baris dhammah akan tukar baris fathah kalau huruf nasab. Yang baris jazam dia akan bertukar baris sukun. Yang ada nun sama-sama hilang nun. Yang sama-sama yang nun semua akan hilang nun. Beza dia. Dan kalau jazam huruf ilat dia akan hilang. Kalau nasab huruf ilat, mana fi'il ada huruf ilat di hujung? Kalau nasab huruf ilat tak dihilangkan, dia akan baris atas. Liyabluwakum. Yabluwa. Waw tu huruf ilat tu. Dia baris fathah. Kalau huruf jazam huruf ilat tu akan hilang. Itu beza dia. Yang ada huruf jazam, yang ada huruf ilat, kalau nasab dia baris atas, kalau jazam dia hilang huruf ilat. Yang ada nun sama-sama kan. Nasab pun hilang nun, jazam pun akan hilang nun. Yang baris dhammah, nasab baris fathah, jazam baris sukun. InsyaAllah kita akan jumpa, kita akan cerita lagi. Saya harap Puan Hazrin boleh faham dengan penerangan saya. Dan insyaAllah kita jumpa. Banyak contoh nanti dalam terjemahan kita. Saya dalam memandu ni, mana yang saya terlintar kat kepala saya lah yang saya ingat. Sebab saya pun hafal. Saya tak macam Ustaz Khairudin. Ustaz Khairudin macam meletup-letup dia punya hafalan dia. InsyaAllah. Beliau orang muda, memang cerdas, banyak hafalannya. Soalan daripada Puan Rozita Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Apabila isim nakirah bertemu dengan fi'il mudhari', ada penambah diang. Semestinya ke jadi sifat wa mausuf kat situ dalam bentuk jumlah ya. Bukan dengan fi'il mudhari' saja. Bila isim nakirah. Isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tak kira lah fi'il madi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Fi'il amar saya tak ada. Fi'il madi atau fi'il mudhari' atau jumlah ismiyah. Ada juga saya punya jumlah ismiyah. Seluruh jumlah tersebut akan menjadi sifat. Dengan syarat isim nakirah.
Kalau isim makrifah dia tak akan jadi sifat. Kalau isim makrifah dia bukan jadi sifat, dia jadi hal. Beza dia. Isim nakirah saja bertemu dengan jumlah fi'liyah. Tak kira fi'il madhi, jumlah fi'liyah fi'il mudhari' atau jumlah fi'liyah madhi majhul ke. Seluruh jumlah tersebut akan menjadi sifat. Seluruh jumlah tersebut akan menjadi sifat. Begitu juga jumlah ismiyah. Isim nakirah bertemu dengan jumlah ismiyah. Seluruh jumlah ismiyah itu akan menjadi sifat. Dan isim tersebut jadi mausuf. Seluruh. Dengan syarat isim nakirah. Macam mana nak kenal isim nakirah? Isim yang tidak ada alif lam di awal lafaz. Isim yang tak ada alif lam. Bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim dia boleh nakirah. Tapi sebagian isim lain dia tak boleh nakirah. Sebagian isim mufrad dan isim jamak taksir yang kita namakan ghair munsharif, dia bila tak ada lam kira nakirah tu. Dia memang tak boleh tanwin. Tapi secara umum isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim dia ada tanwin di hujung. Itu isim nakirah lah. Bila tak ada lam. Okay. Saya kira itu jawapan saya. Mudah-mudahan Puan Rosita faham. Mohon komen. Adakah apa pendengar saya itu terlalu cepat sangat ke ataupun kurang contoh? Puan Rosita Abu Bakar adalah antara pelajar senior saya. Musyrifah yang membantu saya untuk semangat pada pelajar-pelajar yang mereka ni akan menjadi musyrifah, musyrif dan musyrifah yang akan mengembangkan lagi saya sudahi dengan tasbih kafarah. Semoga anda sihat dan anda faham apa yang kita kongsikan, dan saya minta maaf atas apa yang kekurangan. Semoga jumpa lagi. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.